jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton, pendengar Amirah Melaka, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan usia yang panjang, peluang, ruang dan masa yang lapang kita dapat bersama-sama dalam program FB Live petang ni, Amirah Melaka, dengan tajuk Pecutan 10 Terakhir Ramadan. Alhamdulillah, saya kira sidang pendengar dapat mendengar suara saya dan FB Live kita hari ini insya-Allah dalam keadaan yang baik. Jadi boleh tinggalkan komen jika sebarang kesilapan teknikal ataupun ada masalah dan sebagainya, boleh bagi tahu kan. Kita nak tengok, nak test dulu okey ke live kita pada petang ni di FB Live Amirah Melaka. Boleh tinggalkan komen di ruangan komen FB Live kita pada petang ni. Okey. Kita masih menantikan signal daripada sahabat penonton kita. Okey. Alhamdulillah, ada sahabat kita dah respon kat situ. Alhamdulillah dapat dengar suara kita. Alhamdulillah, seperti mana kita maklumkan tadi, kita berasa sangat beruntung dan bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung Ramadan, permulaan penghujung Ramadan pada tahun ini. Kita masih diberi usia yang panjang, nikmat masa lapang, dan juga alhamdulillah petang ni kita dapat bersama-sama dengan
seorang ustazah yang saya kira sangat saya teruja nak mendengar perkongsiannya pada petang ni. Mula-mula saya pihak Amirah Melaka mesej dengan ustazah lapang tak. Mula-mula ustazah kata alamak ada schedule lain pula petang kan. Jadi kita lama macam mana ni. Tapi alhamdulillah jazakillah khairan katsira kepada Al-Fadilah Ustazah Nurul Aliyatul Rafiah yang dapat sama-sama berkongsi dengan kita pada petang ni insya-Allah. Ustazah Nurul Aliyatul Rafiah ni kalau sahabat-sahabat tengok mungkin ramai yang kata macam pernah jumpa, macam biasa di pandangan mata. Ya, sangat biasa di pandangan mata kita semua. Jika anda kita semua pengguna semasa media sosial, kita mungkin boleh nampak video-video ustazah di rata-rata lah seperti di Facebook, TikTok, seorang pendakwah muda yang sangat aktif berpencak dakwah di media sosial. Jadi insya-Allah ustazah yang kita datangkan ni jauh dari Pulau Mutiara. Saya orang kata tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka ta'aruf, maka saya ta'arufkan ustazah kita pada petang ni. Ustazah Nurul Aliyatul Rafiah binti Muhammad, berasal daripada Pulau Mutiara, Pulau Pinang, berumur 31 tahun, merupakan graduan ijazah sarjana muda syariah dari UNISYAMS. Ustazah juga merupakan seorang guru kafa dan guru takmir di negeri Pulau Pinang. Di dalam jemaah, Ustazah menjawat jawatan sebagai Pro AFC Malaysia, Exco AFC Amirah Pulau Pinang dan Ketua Amirah Kawasan Tasik Gelugor. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah sihat petang ni? Sihat, alhamdulillah. Jadual macam mana hari ni Ustazah? Ya, macam mana? Jadual Ustazah hari ni macam mana? Jadi tadi pagi tadi saya ada program Sa'idah Ramadan dengan Amirah Kawasan Tasik Gelugor. Kemudian saya ada perkongsian sikit taujihat dengan guru-guru pasti Kawasan Tasik Gelugor, dan petang ni insya-Allah lah bersama dengan Amirah Melaka insya-Allah. Masya-Allah, alhamdulillah. Kalau kita dengar tadi jadual Ustazah, alhamdulillah kita sangat bersyukur. Syukur sangat, alhamdulillah Allah bagi kesempatan, ruang dan peluang. Walaupun muda usianya tapi kaya dengan ilmu dan pengalamannya insya-Allah. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat pendengar, penonton yang menonton kita daripada negeri Melaka sendiri dan juga rata-rata negeri di dalam Malaysia. Kita harap dapat sebarkan lagi live kita ni untuk kita beri manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana. Jadi Ramadan terbaik. Ramadan terbaik adalah satu cita-cita dan impian kita semua sewaktu kita mula-mula melangkah ke dalam madrasah Ramadan. Setiap tahun, saban tahun, kita bersama-sama memasang niat dan cita-cita untuk menjadikan Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Namun dah sampai di penghujung Ramadan ni, adakah semangat dan motivasi kita tu masih lagi ada bersama kita? Kita alhamdulillah masih lagi kekal di track Ramadan. Namun masih adakah lagi motivasi untuk kita terus sama-sama mengejar kelebihan, offer, kita sebut durian runtuh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan kata-kata ulama ada menyebut faman kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyrikatan. Barang siapa yang permulaannya menyala-nyala, maksudnya semangat tu berkobar-kobar, insya-Allah penghujungnya akan menatijahkan satu penamat yang bersinar-sinar. Jadi kita harapkan kitalah di antara orang yang diberi peluang, ruang untuk berada dalam orang yang mula dengan penuh semangat dan berakhir tanpa kekecewaan ataupun penyesalan. Jadi pada penghujung Ramadan kita pada tahun ini, kita berharap ia bermakna bukan sahaja mungkin tahun ni dah setelah 2 tahun ni, setelah wabak COVID melanda Malaysia, kita pun 2 tahun juga duduk kat rumah kan dengan keluarga kecil kita, berbuka, berpuasa dan menyambut Syawal juga bersama-sama mereka. Dan mungkin tahun ni ada sedikit kelainan daripada sudut kemeriahan, kembali berjumpa dengan ibu bapa mungkin di kampung, keluarga besar untuk meraihkan Ramadan terutamanya. Jadi kita nak tahu, kita nakkan perjumpaan ataupun pertemuan yang setelah sekian lama 2 tahun yang kita tertangguh ni memberi satu kelainan, bukan sahaja daripada sudut fizikal, bukan kita dah lama tak jumpa, lepas rindu dan sebagainya, tapi kita nak juga rohani kita, jiwa kita diberi satu kekayaan, diberi satu
kecantikan. Mungkin banyak yang kita nak bicarakan pada hari ini. Jadi sebelum tu saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashru ahya al-lail wa ahqaza ahlahu wa shadda al-mizar. Mafhumnya, Nabi Muhammad SAW ketika masuk pada 10 malam yang terakhir, apa yang baginda buat? Ada 4 perkara yang baginda lakukan. Yang pertama, baginda menghidupkan malam. Yang kedua, baginda mengejutkan ahli keluarganya. Baginda bersungguh-sungguh menambah amalannya dan juga memperketatkan kain sarungnya. Jadi itu adalah kudwah kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi kudwah dan contoh yang terbaik untuk kita contohi pun mengajak kita ataupun memperlihatkan kepada kita bagaimana kesukuhan baginda untuk mengejar peluang pada 10 terakhir Ramadan. Jadi tambahlah lagi kita umat Muhammadiyah ni perlu untuk lebih mengikut jejak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya berikan kepada Al-Fadilah Ustazah, insya-Allah kita punya live hari ini ataupun perkongsian kita, sesi perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah akan berjalan selama sebanyak 2 pusingan. Pusingan pertama Ustazah akan berikan perkongsian lebih kurang dalam 20 ke 30 minit. Kemudian kita akan berhenti sebentar untuk kita berinteraksi dengan sahabat-sahabat pendengar dan sahabat-sahabat penonton kita. Dan Ustazah akan sambung semula untuk perkongsian di slot yang kedua. Jadi boleh sediakan pensel, pen, kertas untuk tercatat ilmu daripada Ustazah Aliyah pada petang ini. Bak kata seorang ulama, sesungguhnya ilmu ni adalah binatang buruan. Ilmu ni binatang buruan yang kita kena buru dan kita kena kejar. Jadi apakah pengikatnya? Pengikatnya adalah al-kitabah, tulisan. Jadi jangan lepaskan peluang sambil-sambil dodoikan anak kat rumah, sambil-sambil berfikir-fikir petang ni nak masak apa. Kita boleh dengarkan dulu perkongsian daripada Al-Fadilah Ustazah Nurul Aliyah Rafi'ah. Jadi kepada Ustazah, dengan berbesar hatinya, pihak Amirah Melaka mempersilakan. Tafadhali mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat moderator iaitu Ustazah Adillah binti Safiuddin. Ustazah Adillah ni sebenarnya sahabat saya di Semidu dulu, sekolah menengah. Di Ustazah Adillah memang kenal dah saya ni siapa. Saya segan Ustazah Adillah ni. Jadi insya-Allah dalam masa sama Ustazah Adillah dengan saya juga kami menyambung di diploma KIDU pun masih dengan Ustazah Adillah juga. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa saf kepimpinan Amirah Melaka kerana di atas jemputan pada petang ni insya-Allah. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabiah, para penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kerana meluangkan masa bersama-sama dengan saya dan juga Ustazah Adillah secara khususnya insya-Allah. Jadi pada hari ni, pada petang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama kalinya sampai bila-bila kita merafakkanlah setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Pasal apa? Saya cakap utara tu, memang saya orang utara, habaq ada tadi Pulau Mutiara. Jadi bahasa saya mungkin pekat sikit lah, tak macam Ustazah Adillah. Kan, kita, bila, saya tak boleh macam tu. Jadi maknanya saya memang pekat sikit. Kalau saya kata pekat sikit tu, kalau kata tak faham, Ustazah Adillah boleh tolong terjemah. Pasal Ustazah Adillah pun dulu ngaji duk start juga. No, insya-Allah. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi pertama kali yang dah sampai bila-bila, kita hari ni kena ucap Alhamdulillah. Kalau kata sahabat-sahabat hari ni tak ucap lagi sampai ni hari ni, pada tahap ni tak ucap lagi Alhamdulillah, tolong ucap lah ni. Tolong ucap sekarang. Pasal apa dia nak kena ucap Alhamdulillah? Kami bukan makan pun, bukan sendawa pun nak ucap Alhamdulillah. Yang pertama, kenapa kita kena ucap Alhamdulillah? Sebab nikmat Allah Ta'ala beri pada kita sampai hari ni. Saya nak tanya kepada para penonton hari ni, ada tak semalam kita doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, bagilah aku boleh berjalan hari ni. Ya Allah, bagilah aku boleh melihat hari ni. Ya Allah, bagilah aku boleh mendengar. Ya Allah, bagilah aku buka puasa makan ikan keli, rasa ikan keli. Ya Allah, bagilah aku buka puasa makan cakutia kerang, rasa cakutia kerang. Tak ada siapa doa macam tu. Biasanya, tetapi Allah Ta'ala bagi tak nikmat tu hari ni, walaupun kita tak minta kemarin. Allah Ta'ala tetap bagi. Sebab apa? Sebab maha pemurahnya Allah, maha penyayangnya Allah. Betul tak betul? Ucap lagi, ucap lah ni Alhamdulillah. Tu yang pertama. Yang kedua, pasal apa kita kena ucap Alhamdulillah juga? Sebab yang kedua, sahabat-sahabat perasan tak? Sebelum Ramadan,
kita doa Allahumma barik lana fi syahr Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa amin doa tu imam. Bahkan kita baca sendiri doa tu. Kita kata ada setengah kata kami tak faham. Hak kami faham Rejab, Sya'ban, Ramadan je. Hak lain tu tak faham, main amin je lah. Kan? Jadi maknanya apa dia? Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Jadi ada doa tu Allah Ta'ala mustajabkan untuk kita. Tetapi Allah Ta'ala tak mustajab untuk orang lain. Pasal tak? Kita ni Allah Ta'ala hidupkan kita sampai dah akhir Ramadan dah ni. Maknanya permulaan akhir Ramadan Allah Ta'ala masih sampaikan kita sampai tahap ni. Ada orang sebelum masuk Ramadan, dia tak sempat pun. Contohnya malam tu di kampung saya, Allahumma salli ala selepas kami solat tarawih yang pertama, tak dan puasa, tak dan sahur lagi pun. Ada jenazah ataupun kematian di kampung saya, selepas kami sembahyang solat tarawih yang pertama malam tu, kami sembahyang pula solat jenazah. Maknanya apa? Nampak kata Allah Ta'ala sampaikan doa tu mustajab dah lah untuk kita tu. Tapi kita terlupa tak? Kita terlupa kata doa tu Allah Ta'ala mustajab untuk kita. So hari ni sahabat-sahabat kalau kata tak ucap lagi, peringat siap-siap Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah di atas nikmat Ramadan di hari ni. InsyaAllah tu hak pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Zahanilah baca tadi, kata-kata daripada ulama. Daripada ulama, kalau kita hari ni permulaan Ramadan kita tu, kita dah memang target kata aku masuk Ramadan hari ni aku nak buat yang terbaik macam sebelum ni. Macam sebelum ni kan, sebelum ni kata tak boleh semayang. Tak boleh semayang. Jadi kita kata tak boleh pergi lah. Ramadan rasa sunyi, pasal kena buat kat rumah dan sebagainya. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi satu nikmat hari ni, kita boleh duduk dalam bulan Ramadan. Maknanya boleh duduk pergi semayang. Saf tak kena jarak dah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan, kita tengok kita pandang Ramadan dari segi 3 perkara. Yang pertama, dia seperti nelayan. Yang kedua, seperti pemburu mutiara. Dan yang ketiga, seperti jurutera petroleum. Sebab apa saya kata macam tu, perumpamaan dia lagu tu? Sebab yang pertama, cuba tengok nelayan, tengok laut, dia nampak apa? Nelayan dia pergi laut, dia tak nampak benda lain lah. Dia nampak ketam, sotong, udang. Itu yang dia nampak, sumber rezeki dia. Adapun kedua, pemburu mutiara. Dia pergi laut juga, sama macam nelayan pergi. Tapi dia tak nampak sotong, tak nampak ketam, tak nampak udang. Dia nampak jauh lebih ke dalam, iaitu mutiara. Itu yang dia nak. Dan yang ketiga, jurutera petroleum. Dia tak nampak dah laut-laut ni, tak nampak dah. Dia nak nampak apa? Dia nak nampak minyak galian ada di bawah dasar. Di dalam laut tu. Jadi sama macam kita hari ni. Kita tengok Ramadan dari segi lagu mana? Pertama, untuk nak cari rezeki. Siapa nak buka bazar Ramadan? Masya Allah. Tak ada masalah buka bazar Ramadan, tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Cuma nampak kata kita tengok Ramadan 4 kali pertama masuk Ramadan hari tu 3 hari bulan hari tu, kita tengok Ramadan ni sumber apa? Sumber kekayaan. Pasal apa nak dapat duit, insya-Allah. Yang kedua, kita tengok Ramadan ni seperti mana? Sekadar puasa sudahlah. Kalau tak puasa kena ganti esok. Ataupun yang ketiga, memang kita nak duduk dalam madrasah Ramadan ni, kita nak berubah perangai kita, waktu ni lah kita nak istiqamah sampai habis Ramadan. So kita ada kategori yang mana? Yang pertama ke? Macam nelayan ke? Ataupun pemburu mutiara ke? Ataupun macam jurutera petroleum. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu kita islah diri kita sendirilah. Kita tak boleh tolong islah diri untuk orang. InsyaAllah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rujukan dia 2024. Rujukan hadis Bukhari 2024. Nabi SAW kata apa? Baik, Allah SWT. Ketika mana Nabi SAW waktu malam 10 malam terakhir, Nabi dah start perketatkan kain Nabi, kemudian Nabi gerak ahli keluarga Nabi. Dari sini kita dapat dua pandangan. Ada ulama kata maksud perketatkan kain tu maknanya Nabi dah hardcore dah. Maknanya apa? Kita kata buka Injil, buka Injil kereta tak boleh jalan lah. Kita kata buh gear, gear 5 dah dia bubuh, dia tekan gear 5 dah. Sebab apa? Pasal bukan maksud Nabi SAW matahari Ramadan pertama Nabi buat biasa-biasa, Ramadan kedua biasa. Tak, Nabi kita tahu dah memang ibadat terbaik adalah ibadat baginda Nabi SAW. Cuma nak habaq hadis tu kata Nabi lebih bersungguh lagi. Faham tak? Jadi Nabi memperketatkan kain Nabi itu bermaksud apa? Ada dua pandangan ulama. Ulama kata yang pertama, Nabi SAW bersungguh-sungguh melebihi sebelum ni. Maknanya 10 malam terakhir tu Nabi bersungguh-sungguh dah.
Yang kedua kata ulama, pandangan ulama kata adalah Nabi tidak mendatangi ataupun berjimat dengan isteri-isteri Nabi. Maknanya malam tu Nabi tak berjimat lah. Maknanya Nabi sentiasa fokuskan kepada ibadat. Jadi antara dua pandangan ni, hak mana kami nak pakai ni? Khilaf kan, kami nak pakai hak mana? Dua-dua betul. Tak ada masalah, kita boleh guna dua-dua tersebut. Tidak ada masalah. So, itu maksud hadis tersebut. Jadi maknanya Nabi SAW suruh kita hardcore sungguh. Nak abang kata apa? Ramadan nak keluar dah ni. Ramadan nak tinggal kita dah ni. Bukan kita tinggal Ramadan. Ramadan nak tinggal kita. Bila tentu kita jumpa tahun depan lagi. Kan ada sahabat-sahabat kita, ibu ayah kita ada yang Allah Ta'ala ambil waktu COVID itu, betul tak? Dan tak jumpa Ramadan, tak dan. Dulu kita pergi dengan mak kita semayang lah 2018, 2019, pilah dengan mak kita, dengan ayah kita. Tahun ni tak pergi dah dengan mak. Pasal tak? Ya Allah SWT saya ucapkan takziah dan juga kepada sahabat-sahabat yang kehilangan mak ayah, kehilangan ahli keluarga. Saya ucapkan takziah, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan, Allah Ta'ala rahmati orang yang telah pergi meninggalkan kita, insyaAllah. Kemudian insya-Allah sama ni kita sembang santai. Kalau kita ni nampak macam ceramah sangat, Tuan Adilah no. Nampak macam ceramah sangat. Saya kan nak ceramah, kita dah nak kongsi saja. Insya-Allah. Baik. Kalau kakak-kakak, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, perasan tak dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak bubuh nama bulan melainkan Ramadan saja. Perasan tak? Kita buka Al-Quran 30 juzuk kita baca, ada tak nama Rejab? Tak ada. Ada nama Sya'ban? Tak ada. Ada nama Rabi'ul Awal? Tak ada. Dalam hadis ada. Dalam Quran tak ada. Tetapi Allah Ta'ala masukkan nama khas. Syahrul Ramadan, pandai. Syahrul Ramadan. Pasal apa Allah Ta'ala bubuhkan Ramadan? Bulan lain ada Allah Ta'ala sebut, tetapi Allah Ta'ala tak sebut nama. Allah Ta'ala sebut secara spesifik, secara umum, iaitu dalam surah apa? Surah At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Bulan yang ada di sisi Allah itu ada 12 bulan. Allah Ta'ala tak sebut nama. Tapi bila mai bulan Ramadan, ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Maka hebat tak bulan Ramadan ni? Hebat. Masya-Allah. Tapi itulah sudut pandang kita lagu mana. Ramadan ni macam mana? Ramadan ni pergi kami lubuk niaga. Nak sewa tapak. Tapak mahal orang apa tahu? Tapak ni masya-Allah. Hak depan kali tu mahal. Hak depan mahal, berebut nak menjaga hak nu, nak menjaga hak ni. Jadi kita tengok Ramadan macam tu ke ataupun tengok Ramadan ni memang madrasah tarbiyah kita. No, insya-Allah. Jadi yang tu yang pertama. Yang pertama, ada masa lagi kalau Alhamdulillah. Allah SWT. Ada lagi nak? Insya-Allah. Kemudian saya nak bawa satu cerita. Saya suka cerita ni, saya bawa satu cerita. Ada seorang sahabat Nabi. Kalau saya sebut mungkin sahabat-sahabat biasa dengar ataupun tak biasa dengar. Kita boleh ambil cerita ibrah daripada cerita ni, kita boleh ambil. Walaupun cerita tu bukan berkaitan dengan Ramadan. Cuma saya akan masukkan isi dan selepas ni. Jadi saya nak cerita dulu. Allahumma salli ala Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Sya'ban. Allahumma salli ala Siapa Sayyidina Sya'ban ni, bisa dengar tak? Mungkin sebab-sebab kata bisa dengar nama. Mungkin kata tak bisa dengar pun. Sebab Sayyidina Sya'ban ni kalau katalah yang ibarat kita orang yang ada hari ni dia tak aktif media sosial. Dia buat Facebook dekat buat je lah tapi tak update apa. Tapi Sayyidina Sya'ban ni masya-Allah orang tak kenal dia sangat tetapi amalan dia hebat. Sayyidina Sya'ban ni daripada rumah Sayyidina Sya'ban nak mai Masjid Nabawi tu, Masjid Nabi SAW mengambil masa 3 jam. Bayang 3 jam. Maknanya 3 jam bukan naik kereta kalau 3 jam jauh lagi lah. Maknanya berjalan kaki lebih kurang 10 ke 12 km lebih kurang macam tu lah. Ulang alik berjemaah Masjid Nabi daripada rumah Sayyidina Sya'ban sampai Masjid Nabawi mengambil masa 3 jam berjalan. Tetapi bila mana Sayyidina Sya'ban sampai kat Masjid Nabi, Sayyidina Sya'ban akan solat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat solat sunat qabliyah. Kemudian habis sembahyang Sayyidina Sya'ban akan sandak di satu tiang. Ada satu tiang dalam Masjid Nabi, sandak kat situ. Bila sandak kat situ, sehingga orang menggelarkan tiang tersebut sebagai tiang Sya'ban. Pasal selalu sangat duduk sandak. Macam kita kat hari ni lah, orang selalu duduk tempat kita tanya jangan duduk. Tu tempat, contoh tempat Alia selalu main duduk tang tu kan, tapi mana lah. Contoh. Dan berbeza juga kita hari ni. Masuk masjid cari tiang lu, kadang-kadang tak bayar sunat pun. Siapa seronok sandak kat tiang. Kan? Jadi Sayyidina Sya'ban tak, dia masuk, dia solat sunat, dia akan sandak di tiang tu. Sehingga kalau Sayyidina Sya'ban main lambat pun orang tak akan pergi sandak dekat tiang tu. Sahabat-sahabat ni tak sandak kat tiang tu pasal tahu dah tu tiang Sya'ban. Maka satu hari
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Sya'ban waktu subuh Nabi SAW nak semayang, Nabi pun masuk daripada rumah Nabi kan, Masjid Nabawi tu kan kembang kan. Jadi Nabi masuk, Sayyidina Bilal pun nampak, Sayyidina Bilal pun iqamah sebab nak dirikan semayang dah. Bila Nabi masuk Masjid Nabawi tu, Nabi tengok di tiang belakang tu, tiang Sya'ban duk selalu sandak, Sayyidina Sya'ban duk sandak tu, tak nampak Sayyidina Sya'ban. Nabi kata apa? Wahai Bilal, sat, tunggu sat. Mungkin hari ni Sayyidina Sya'ban lambat sikit kot. Kita duduk dulu. Muka sahabat pun duduk, relax dulu lah. Tunggu. Sayyidina Sya'ban tak main juga. Bila tak main juga, Nabi kata, jomlah kita semayang takut lewat subuh. Maka semayang hari tu tanpa ada kehadiran Sayyidina Sya'ban. Habis semayang, Nabi SAW kalih belakang. Toleh belakang. Nabi kalih belakang. Nabi tanya para sahabat, siapa di antara kamu yang tahu di mana rumah Sayyidina Sya'ban? Maka seorang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, saya tahu kat mana, tapi rumah Sayyidina Sya'ban jauh. 3 jam jalan. Nabi kata tak apa. Kut dia sakit, kita kena pergi ziarah. Ini sifat baginda Nabi SAW. Orang sakit pergi ziarah. Kita kadang-kadang mesej tanya pun tak mau. Betul tak? Kita hari ni mudah, tapi kadang-kadang tak tanya juga kawan tu. Kawan sihat ke tak tanya, tunggu kawan pun balas mesej. Hak ni pun duk tunggu kawan ni juga. Jadi masya-Allah. Tapi Nabi SAW tak, Sayyidina Sya'ban tak main, Nabi pergi ziarah. Dia pergi ziarah dengan beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jalan sampai rumah Sayyidina Sya'ban. Bila sampai di rumah Sayyidina Sya'ban, Nabi pun bagi salam. Bila Nabi buka pintu, bagi salam, ada seorang buka pintu. Buka pintu, bunyi daun pula, bunyi daun pintu tu. Allah SWT bila bunyi daun pintu tu, yang keluar adalah siapa dia? Isteri Sayyidina Sya'ban. Maka Nabi kata, Nabi memperkenalkan diri Nabi. Assalamualaikum, saya Muhammad SAW, saya baginda Nabi. Oh, baginda Nabi. Itu adab kita pergi orang perkenalkan diri. Bukan suruh teka kita siapa. Hang kenal tak aku siapa? Itu adab kita. Jangan duk suruh orang teka kita. Hang kenal tak aku siapa? Cuba tengok elok. Takkan tak kenal. Tak. Adab kita pergi orang, kita memperkenalkan diri orang. Assalamualaikum, saya Alia. Saya Pulau Pinang. Saya nak main ziarah Amirah Melaka. Contoh. Nampak lagu tu? Jadi Nabi memperkenalkan diri Nabi dan juga sahabat Nabi yang lain. Bila memperkenal, minta maaf. Isteri Sayyidina Sya'ban kata, oh Rasulullah jemput masuk. Kata, Sayyidina Sya'ban ada ke? Ada. Pasal apa dia tak pergi semayang subuh tadi? Dia meninggal dah wahai Rasulullah SAW. Nampak tak? Tak pergi mayang, meninggal je. Kita hari ni kadang-kadang Zanilah no, kain tak matching dengan tudung. Tudung warna biru, kain warna merah, tak pergi dah mayang. Takut orang kata. Tapi Sayyidina Sya'ban tak pergi apa? Meninggal ya. Maka diizinkan masuk. Kita boleh tak kami nak tengok, nak ziarah? Boleh, masuk dah. Bila masuk Nabi SAW pun tengok Sayyidina Sya'ban, Nabi mendoakan kepada Sayyidina Sya'ban. Kemudian isteri Sayyidina Sya'ban main ngadu kat Nabi. Ni kita nak dengar ni ngadu apa ni? 3 benda. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak saya bercakap dengan Rasulullah SAW? Boleh. Rasulullah kata, nak abang pasal apa? Dia kata, sebelum Sayyidina Sya'ban wafat, Sayyidina Sya'ban waktu dia saat ghargharah. Ghargharah ni apa dia? Hak duk. Tu ghargharah tu. Kalau kita tengok dalam kitab Ibtida'il Qablal Maut. Maksudnya diambang kematian. Waktu kita nak saat kita sakarat tu, yang tahu ni orang panggil ghargharah tu. Bunyi khung tu ghargharah. Waktu tu Sayyidina Sya'ban mengeluh dengan 3 benda. Tapi kami tak faham. Maka Nabi SAW kata apa? Cerita main kat aku. Nabi SAW tak apa, Jibril tolong terjemahkan. Apa dia keluhan tu? Keluhan yang pertama. Ni keluhan pertama. Yang pertama keluhan kata, kenapa tidak lagi jauh? Sayyidina Sya'ban kata tu, kenapa lah tak jauh? Diam, saya ambil nafas. Kemudian tarik pula nafas kali kedua, mengeluh lagi. Kenapa tidak yang baru? Diam pula Ustaz. Diam, ambil nafas pula. Kali yang ketiga mengeluh lagi, kenapa tidak semuanya? Faham tak? Kali yang pertama kata, kenapa tidak lagi jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan ketiga, kenapa tidak semuanya? Kami tak faham ya Rasulullah. Nabi SAW terang. Keluhan yang pertama. Ketahuilah ketika mana saat sakarat, Allah Ta'ala pertuntunkan kepada Sayyidina Sya'ban, pahala duk ulang alik pergi semayang jemaah 3 jam. Daripada rumah dia, rumah Sayyidina Sya'ban, sampai ke rumah ke Masjid Nabawi. Mengambil masa 3 jam. Punya banyak pahala. Sebab tu Sayyidina Sya'ban kata apa? Kenapa tidak lagi jauh? Maknanya apa? Kalau lagi jauh, mesti lagi banyak pahala. Tu keluhan pertama. Adapun keluhan yang kedua. Kenapa tidak yang baru? Satu hari di musim sejuk ni Madinah. Mungkin sahabat-sahabat biasa pergi Madinah musim sejuk. Saya biasa buat umrah sekali Alhamdulillah waktu 2019 ujung tahun memang sejuk.
Walaupun tak ada salji, sejuk. Jadi Masya Allah, Muhammad Muhammad, Sina Syakban pun waktu subuh, Sina Syakban pakai sweater. Kita kata sweater lama dah lah, sweater lama. Jadi Sina Syakban berjalan nak pergi Masjid Nabawi tu. On the way berjalan, nampak seorang sahabat Nabi hak lain duduk tidur di luar rumah dalam keadaan tak ada baju, tak ada selimut, tak ada sweater. Sejuk lah, gedik-gedik sejuk. Bila sejuk tu, Sina Syakban tak cakap banyak dah. Kalau kita kata kat kawan kita, buat tu tidur luar rumah tu, bini marah apa. Dia tak boleh tiap betul dah. Dia buka sweater, Sina Syakban buka sweater, pergi selimut kepada sahabat yang sejuk tadi dan ajak pergi masjid. Ini kita kena tiap rupah dengan Sina Syakban. Apa dia? Dalam masa sama nak pergi buat baik, masa sama ajak orang. Kita jangan buat sorang-sorang, kita ajak orang. Kemudian bila kata betul, Masya Allah, Allah Ta'ala pertontonkan pahala bagi sweater tadi tu. Punya banyak pahala, Masya Allah. Kemudian sebab tu Sina Syakban kata apa? Kenapa tidak yang baru? Kalau aku bagilah sweater baru, mesti lagi banyak pahala. Dan keluhan yang terakhir, yang ketiga, satu hari, iaitu keluhan pertama, yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Satu hari waktu tu Sayyidina Syakban nak makan, ada segelas susu dengan roti. Roti orang Arab ni tanya Ustazah Anillah, dia duduk Mesir lama. Roti kerah, kena cicah ayak, baru lembut. Roti itu juga lah yang dijamah oleh baginda Nabi SAW. Kita hari ni sahabat-sahabat sekalian, kakak-kakak, abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu, makan roti cukup lembut tu. Tak guna ayak pun boleh telan. Kan, makan-makan tak payah berpok, hilang tu dalam mulut. Kan roti gardenia kita tu. Tapi roti zaman dulu, Rasulullah makan tu, dok, kena cicah ayak dulu, baru lembut. Jadi sama macam Sayyidina Syakban makan roti tu lah. Tak dan nak makan, ada sampailah seorang musafir. Minta maaf, seorang orang miskin. Orang fuqara, orang miskin. Sampai dia kata, wahai Syakban, aku lapar, banyak hari dah aku tak makan. Boleh aku bagi makan sikit? Sayyidina Syakban tak tanya ada hang skema ke apa? Ke ada apa? Orang siapa-siapa main hentak, ada ejen-ejen main hentak minta sedekah. Tak ada, Sayyidina Syakban tak cakap lah. Sayyidina Syakban ambil satu gelas susu lagi, minta maaf, ambil satu gelas cawan lagi, ambil susu tadi, bahagi dua, kemudian Sayyidina Syakban kepok, ataupun kita kata patahkan roti tu, bagi kepada fakir miskin tadi, dan masa sama Sayyidina Syakban makan bersama-sama. Jadi Allah Ta'ala pertontonkan pahala tu punya banyak, Masya Allah. Sebab tu Sayyidina Syakban kata apa, kenapa tidak semuanya? Kalau aku bagi roti semua dengan ayak susu semua tu, mesti lagi banyak pahala. Jadi kisah Aibarah ni daripada ni, kita nak ambil pasal apa? Nabi kata pertama dalam Ramadan ni, banyak-banyak buat ibadat, ajak orang sama. Jangan duk kira kita ya. Kita buat baik, bagus dah. Alhamdulillah buat baik tu. Lupa ajak orang. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi SAW sebutlah hadis Nabi kata kan, wa ayqaza ahlu. Bila sampai 10 malam terakhir, Nabi akan kejutkan ahli keluarga baginda. Maknanya Nabi tak bangun seorang, Nabi buat ibadat bersama-sama dengan ahli keluarga baginda Nabi SAW. Itu sifat yang pertama, buat baik ajak orang. Yang kedua, Masya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dalam masa sama ada sakit pergi ziarah. Hari ni bagi program Amirah. Amirah ada program apa? Kita panggil Amirah Care. Amirah Care. Mana-mana negeri pun Amirah Care akan buat program Sa'idah Ramadan. Maknanya bantu orang fuqara wal masakin untuk menerima sumbangan Aidilfitri. Dia baguslah, kekalkanlah benda tu. Dan kalau bukan Amirah sekalipun, semua saya percaya sahabat-sahabat dah buat dah. Maknanya apa? Bantu orang. Jangan duk kira apa, ni skema ke, ni tak betul ke. Kalau kata kita tak mau bagi, jaga percakapan kita. Kita duduk makan dekat kedai makan, nak buka puasa, ada orang main minta sedekah. Kita kata orang tak mau bagi, hang ni skema, nampak muka apa macam tak betul. Jangan kata orang, tutup mulut kita. Tak mau bagi, jangan cakap. Bagilah. Tapi jangan ajak cakap, tak mau bagi, masa sama maki orang. Ataupun marah orang. Ataupun tuduh orang, tu tak boleh. No? Jadi pergi ziarah tu bagi dah. Kita ikut ni insyaAllah. Ni boleh tahu tu insyaAllah. No? Jadi insyaAllah kita serah pada Zahanilah balik. Untuk pusingan kedua insyaAllah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Banyak ilmu yang kita dapat daripada Al-Fadilah Ustazah Aliyah tadi. Walaupun kita rasa macam bila kita tengok tajuk live FB Amirah kita pada hari ini, pecutan 10 akhir Ramadan, rasa macam sama je dengan tazkirah ataupun perkongsian-perkongsian di surah-surah ataupun masing-masing yang kita biasa dengar. Tapi sebenarnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni maha luas. Berapa ramai pun orang-orang, alim-alim, ulama, ustaz-ustazah yang sampaikan perkongsian, pasti tidak akan sama dan ada perbezaan dan keistimewaan di setiap satu perkongsian tersebut. Jadi kita nak tengok sedikit kita kata perkongsian lah, ataupun interaksi bersama dengan sahabat-sahabat penonton kita dan juga sahabat-sahabat pendengar kita untuk
ni ramai juga yang bagi tahu Masya Allah ilmu baru. Masya Allah ilmu baru. Sekarang ramai yang suka orang teka kalau lama tak jumpa. Betul tu. Kadang-kadang kita mesej kawan kita kan yang lama kita tak mesej. Mungkin saya dengan Ustazah Aliyah lama dah tak bertemu mata. Mungkin daripada kita mesej je kadang-kadang tu saja. Cuba teka siapa kan. Tapi tadi Ustazah Aliyah dah pesan dah. Jangan suka sangatlah kita nak buat surprise. Suruh teka siapa kan. Perkenalkan siapa diri kita. Itu antara adabnya. Ada juga yang lain. Ustazah, jom kita pergi umrah sama-sama. Saya teringin pergi dengan Ustazah. InsyaAllah kita doakan. Mana tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penuh keberkatan dan bersama-sama kita dalam majlis ilmu ni ada malaikat yang mengaminkan. InsyaAllah. Kalau Ustazah Aliyah pergi, saya tumpang sekali ya. Okey, yang lain-lain ni mungkin banyak juga pengikut-pengikut Ustazah ni. Pengikut-pengikut Ustazah, anak-anak murid Ustazah, sahabat-sahabat Ustazah yang bersama dengan kita pada petang ni. Alhamdulillah. Dan bab kata Ustazah tadi, kalau kita buat baik, jangan buat seorang-seorang kita. Kita ajak orang lain bersama-sama dengan kita. Jadi kita sebar luaskan lagi live FB kita. Sebab Ustazah belum lagi berhenti. Walaupun saya sedang berbicara sekarang, Ustazah belum lagi berhenti. Ustazah ada lagi, banyak lagi perkongsian Ustazah nak sharekan dengan kita selepas ni. Cuma ya Ustazah, kita tengok bila dalam bulan Ramadan ni kita dapat simpulkan bahawa Ramadan ni ada kekuatan ataupun keistimewaan yang kita sebut sebagai magic. Magic macam mana tu? Magic bila kita masuk je Ramadan, daripada kita malas, kita jadi rajin. Daripada kita rajin, kita bertambah-tambah rajin. Daripada kita bertambah-tambah rajin, kita istiqomah rajin. Macam tu kan magic Ramadan ni. Daripada kita tak pernah buat, kita cuba-cuba buat. Daripada kita dah selalu buat, kita agresifkan lagi perbuatan kita terus istiqomah. Jadi Ustazah ada pandangan lah di luar sana. Ada setengah-setengah orang yang mungkin tak memahami situasi ataupun tak memahami kenapa orang Islam terutamanya orang-orang yang beriman yang betul-betul memahami ataupun orang yang berilmu yang ada kefahaman tentang Ramadan ni sangat menggiatkan menambah kegiatan ibadah daripada membaca Quran, zikir, sehingga timbul satu, saya rasa, kesalahfahaman lain mungkin Ustazah yang menyebutkan tak rasa hipokrit ke? Tak rasa hipokrit ke? Duduk dalam Ramadan je jadi baik. Duduk dalam Ramadan je seumpama malaikat. Tapi luar Ramadan kembali balik pada tabiat lama. Mungkin Ustazah boleh bagi pandangan sikit terhadap situasi ni, terhadap ragam orang yang mungkin memandang istilah hipokrit ni bila berada dalam Ramadan. Mungkin sahabat di luar sana pun ramai juga kan yang nak tahu. Kadang-kadang kita nak buat baik pun kita terfikir-fikir. Ada yang berbisik di hati kita. Macam mana kan Ramadan nak jadi baik. Tapi sebenarnya banyak kelebihan dan juga banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Macam kita lah kan. Kalau kita tengok ada diskaun kat mana-mana jualan di luar sana, shopping mall ataupun ada offer, takkan kita nak tengok sahaja. Kita pun pasti akan merebut kelebihan yang ada di situ. Jadi setakat ni itu sahaja interaksi bersama dengan penonton kita. Jadi para penonton dan juga sahabat-sahabat pendengar di luar sana, kalau ada sebarang pandangan, perkongsian, pertanyaan yang nak diberikan kepada Ustazah, orang Melaka terutamanya, jarang-jarang ni Ustazah ada bersama dengan kita, InsyaAllah boleh typekan di ruangan komen. InsyaAllah saya dan juga tim teknikal akan usaha baca komen-komen anda untuk perkongsian bersama dengan Ustazah. Jadi Ustazah, rasanya kita boleh sambung perkongsian kita yang kedua. Rasa macam sekejap sangat kan. Ada juga yang kata, dah break dah kan. InsyaAllah Ustazah akan sambung lepas ni. Jadi boleh ajak lagi kawan-kawan kita di luar sana untuk sama-sama dengan kita. Jadi kepada Ustazah, falyatafaddali mashkurah untuk sambung slide kedua. Terima kasih ucapkan kepada sahaja Ustazah Adilah. Okey, macam Ustazah Adilah kata tadi, memang kita selalu dengar orang kata masuk Ramadannya dan jadi baik dan jadi bagus. Dia kata nampak macam hipokrit baik. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tengok ulama kata lama dah benda ni. Bila masuk dalam bulan Ramadan, kalau kita tak mampu nak menghayati Ramadan, buat menghayati. Saya cakap di bahasa utara tu. Ulama tak cakap bahasa utara lah. Saya terjemah bagi mudah faham. Ulama kata kalau kata hati ni tak erti menangis ataupun tak menangis, buat menangis. Dia jadi macam budak kecil. Budak kecil bila nak satu barang,
kita bawa dia pergi shopping mall, kita bawa anak kita kecil, dia tengok barang dia nak, kita tak bagi, dia buat apa? Dia mengamuk, dia menangis, dia teriak, kan duduk pusing tengah tu lah lagi tak bagi. Kita kena buat lagu tu. Walaupun Allah Ta'ala tak hadirkan, bukan Allah Ta'ala, maknanya Allah SWT, Allah Ta'ala kita kata Allah Ta'ala tak hadirkan, tak ada usaha kita. Kita usahakan dalam bulan Ramadan, orang pilih pasal apa Ramadan? Pasal Ramadan ni bulan barakah. Bulan yang Allah Ta'ala beri keampunan, Allah Ta'ala tawarkan keampunan ni, Allah Ta'ala bagi offer ampun ni, takkan tak mau ambil, takkan tak mau pun, kan? Kita rasa macam tu. Jadi Masya Allah, sebab tu bukan kata hipokrit, bukan kata kita ni berlakon, tetapi ulama kata kalau tak boleh nak hadirkan, buat-buat bagi hadir. Buat-buat bagi hadir juga. Masya Allah. Line saya okey, kakak ada lag? Okey lah. Dah berhenti sekejap? Tak ada. Masya Allah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama kena buat-buat. Asal daripada buat-buat lah, barulah kita jadi elok. Contoh, saya beri contoh mudah kepada kakak-kakak, abang-abang, sahabat-sahabat sekalian. Kita, anak kita hak 7 tahun, dia tak puasa lagi, betul tak? Dia tak puasa lagi, tak semayang lagi. Kita paksa dia buat. Kalau kita ikut, pasal apa paksa dia? Esok besar dia buat sendirilah. Tak nampak hipokrit ke paksa budak kecil? Tak. Sebab Nabi kata dah, ajaklah anak kamu solat waktu umur 7 tahun dan pukullah mereka waktu umur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Nabi ajak maknanya pertama paksa dulu. Buat apa kena paksa? Tak ada benda yang orang buat terus ikhlas dak. Paksa. Lama kelamaan daripada terpaksa menjadi biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pasal apa juga kita kata bulan Ramadan ni orang pakai jadi baik. Sebab itu kata Ramadan ni rahmat. Bila Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita, saya bisa dengar Allah SWT dalam satu TikTok, ada orang tik saya. Dia kata kalau kita ni, Allah SWT dalam bulan Ramadan tak payah hipokrit lah. Makan boleh tunjuk orang. Orang perempuan kan tak boleh semayang, dia boleh makan. Baik, sebenarnya kakak-kakak, sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita salah faham juga segitu. Orang perempuan betul dia akan ada waktu kita tak boleh semayang. Kita cuti, off Allah Ta'ala bagi. Tetapi kita tak boleh pertontonkan makanan tu kepada orang. Tak boleh pertontonkan. Kita boleh makan sendiri tak? Boleh makan dalam rumah kita. Bukan makan di luar ataupun makan dalam kereta bagi orang nampak ataupun makan siap buat live lagi. Waktu bulan Ramadan kerana tidak menghormati bulan Ramadan. Ini kita salah faham. Bukan kita tak bagi makan, boleh makan bagi orang yang uzur. Tetapi tidak boleh mempertontonkan. Kenapa tidak hormat bulan Ramadan? Bulan rahmat dan bulan rahmat. Ramadan ni bulan rahmat. Bulan keampunan. Kenapa kita tak nak hormat satu bulan kita yang Allah Ta'ala berkati padanya, yang ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu jadi maknanya Allah SWT kita kena ubah mindset kita bahawasanya bukan hipokrit, tapi kita cuba menjadi yang terbaik dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaAllah. Dan kemudian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok hari ni, Tazanillah, kenapa disebut 10 malam terakhir? Allah Ta'ala boleh je nak abad kata ataupun Nabi SAW nak kata waktu bila pun boleh jadi. Tapi kenapa Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, bila masuk malam ke-10. Kenapa 10? Tu soalannya. Pasal apa 10 tak bubuh 12? Banyak sikit. Pasal apa tak bubuh 30 terus? Kan senang cari daripada malam pertama malam kedua. Tapi kenapa Nabi sebut perkataan 10? Ada sentimental value ke dalam 10 ni? Baik, kalau kita tengok dalam Quran, banyak juga Allah Ta'ala bersumpah dengan nombor 10. Jadi jangan pitikan nombor ekor pula, tak ada kena-mengena. Hak ni nak abad kata, Allah Ta'ala ada bersumpah dengan nombor 10 ni, bukan bersumpah. Maknanya Allah Ta'ala ada sebut kelebihan dengan 10. Antaranya surah Al-Fajr. Walayalin Ashr. Betul? Demi malam yang ke-10. Ulama tafsir ayat tu maksudnya malam hari raya Aidil Adha. Demi malam ke-10. Jadi ada juga dalam surah Allahumma ala sayyidina Muhammad, surah Al-Baqarah, tilka asyaratun kamilah. Nampak tak perkataan asyarah? 10 juga. Itu ayat Quran berkaitan bab haji dan umrah. Dan ada juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Selalu kita dengar hadis ni. Fa innahu shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang selawat sekali pada aku, Nabi kata Allah Ta'ala akan balas 10 selawat dia. Kenapa nombor 10? Kenapa tak 11? Kenapa tak 100? Banyak sikit. Boleh tak Allah Ta'ala nak spesifikkan? Allah Ta'ala tak mau spesifikkan, boleh tak ada masalah, boleh Allah Ta'ala. Contoh saya bagi mudah faham lagu ni lah. Allah Ta'ala boleh nak kata kat kita ataupun Nabi kata kat kita,
carilah malam Lailatul Qadar ni pada malam pertama Ramadan sampai malam terakhir Ramadan. Boleh tak? Boleh. Tapi pasal apa malam ke-10? Rupanya bila ulama kaji, tu kata ulama ni masya-Allah hebat dah. Kita kadang-kadang kita tak terfikir, rupanya ulama kaji siap dah. Sebab yang pertama kerana apa? Kerana proses amalan. Proses amalan tu macam mana? Proses amalan lagu ni. Kalau katalah Allah Ta'ala letak siap-siap malam Lailatul Qadar 27 Ramadan. Malam ni pakat tak bangkit dah. Pakat tak bangkit dah. Pasal apa malam 27 dapat banyak. Seperti beramal 1000 bulan bersama dengan 80 tahun. Sebab tu Nazarillah ketika mana baginda Nabi SAW naik di Isra' wal Mi'raj, kan jumpa dengan Nabi Allah Musa. Nabi Musa kata, wahai Rasulullah, aku tengok umat hang ni tak kuat macam umat aku. Dah lah tak kuat, umur tak panjang pula. Nabi Musa kata, wahai Rasulullah ni, pergi minta lagi lah, kurang bagi 5 waktu daripada berpuluh, 50 waktu kurang. Kan, pasal apa? Nabi Musa tengok umat kita hari ni tak kuat mana pun. Nabi Musa umat dia kuat. Umat Nabi Allah Musa kuat, Masya Allah. Umat Nabi Allah Ibrahim kuat-kuat. Umat Nabi Allah Nuh AS kuat, umur panjang pula tu. Kita hari ni umur tekan Sittina wa Sab'in. 60 tahun Nabi kata ke 70 tahun saja. Kalau diberi pilihan, Zazanillah nak hidup sampai berapa puluh tahun? Zazanillah nak hidup berapa tahun? Kalau saya, mestilah kita rasa macam selama-lamanya kot. Mak selama-lamanya, Masya Allah. Dah mak selama-lamanya. Kalau kita tengok hari ni umur 90 tahun, tak larat dah, Zazanillah. You know? Orang kata apa, londe habis dah kita punya kulit lah, cekang lah umur 30. Tunggu 40 tahun lagi orang tak panggil Amirah dah. Orang panggil As-Sabiqat pula kat saya. Orang panggil As-Sabiqat, Tazah Aliyah As-Sabiqat. Pasal apa? Dah capai umur 60 dah. Londe habis dah ni, kat bawah ni londe dah. Nak hidup berapa tahun? 150 tahun dah. Umur kita Sittin wa Sab'in, 60 ke 70. Tapi berbeza dengan Nabi Allah Nuh. Kalau tanya waktu tu zaman Nabi Allah Nuh, Zazanillah umur apa? 450 tahun. Muda lagi. Zaman tu kan umur 900 tahun, 1000 tahun. Dia tanya, Ustazah Humairah Jamilah ada? Atau nama Ustazah Humairah Jamilah, pengarah Amirah Melaka, betul tak Zazanillah? Tanya Ustazah Humairah Jamilah. InsyaAllah, Ustazah umur apa Ustazah? 530, muda lagi. Kan? Pasal apa? Pasal zaman Nabi Allah Nuh umur panjang. Jadi Masya Allah, nak abang kata umur kita pendek. Sebab tu Allah Ta'ala bagi satu malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Pasal nak cover amalan kita tu. Nak cover amalan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut dengan 10 pasal apa? Pasal proses amalan kata ulama. Proses amalan. Bila benda tu kita dapat susah, kita akan hargai dia. Susah nak dapat Lailatul Qadar ni. Bukan semua orang. Tidak. Kita kata, dok, saya jenis insomnia, tak lena malam. Siap malam saya jaga. Belum tentu kita dapat. Sebab apa? Boleh jadi malam tu kita duk ralik. Kita tengok TV, kita tengok TikTok. Kan? Kita tak rasa pun nak berdoa. Tak rasa pun nak buat solat sunat walaupun 2 rakaat. Dapat dah malam tu. Malam tu ada dah dengan kita. Cuma Allah Ta'ala ghalibkan kita. Kita tak angkat tangan pun nak berdoa, insyaAllah. Sebab tu kita kata bukan semua orang Allah Ta'ala takdirkan. Tetapi kalau orang yang mencari, dia berusaha sungguh-sungguh, insyaAllah dia dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal apa dipanggil dengan 10 juga? Pasal nak panggil proses tarbiyah. Proses tarbiyah. Proses tarbiyah ni insyaAllah, kita kata proses tu lah. Proses nak. Daripada malam pertama Ramadan sampai malam akhir tu, tarbiyah lah tu. Kita mangkit, ya Allah susahnya nak mangkit sahur. Tazadillah jenis makan tak waktu sahur? Sebab orang Melayu kan, jadi kena makan. Kena makan. Orang Melayu dia makan. Jadi Masya Allah, kena makan lah. Sahur ni makan. Kadang orang dia buka puasa, dia tak makan nasi. Sahur dia pun makan nasi. Macam sahabat saya, ada seorang sahabat saya. Dia buka puasa, dia tak makan nasi, dia makan kuih. Waktu puasa, waktu sahur baru dia makan nasi. Balik kot orang panggil. Tapi tak apalah, ikutlah mana satu pun. Jadi tarbiyah nak mangkit tu bukan susah tu. Bukan senang tu, susah. Nak gerak ahli keluarga yang payah nak mangkit, susah. Tu kita panggil bulan tarbiyah. Allah Ta'ala ambil kita daripada Ramadan yang pertama sampai Ramadan terakhir. Allah Ta'ala selitkan satu malam dan kita kena cari. Dan satu lagi Zahanilah, selalunya orang nak kata apa? Lailatul Qadar ni mesti pokok duk sujud. Tu pandangan kita, pokok rokok. Selagi kita tengok, malam ni cegerik tak bunyi apa ni? Cegerik tak bunyi, dia dah. Dia duduk cokoh orang Terengganu panggil cokoh. Masa dia duduk tunggu. Dia tak buat ibadat, dia duduk tunggu. Tengok malam ni, cendui kerah. Tak berhenti tapi cendui kerah. Dia dah kata Ramadan. Lailatul Qadar dah. Lailatul Qadar bukan untuk ditunggu-tunggu. Bukan ditunggu tu maksudnya duk kira-kira. Malam ni ikut. Dah, kalau begitu. Amalan je. Buat je amalan. Malam bila pun.
Dan bila sampai di akhir Ramadan, kalau setiap hari kita konsisten, kita istiqamah, insya-Allah kita dapat. Okey? Dan insya-Allah. Kemudian sikit je saya nak sambung berkaitan 10 malam terakhir. Amalan kita ni macam biasa, saya tak mau simpul sangat dah. Pasal semua ustaz-ustaz duk abang dah baca Quran, betul tak? Baca Quran bagi banyak, kemudian Allah SWT zikir, doa, makit sahur, semua kita buat dah. Yang tu saya tak bicara dah benda tu. Cuma saya nak bawa satu cerita. Saya suka dengar cerita. Satu lagi yang kita selalu lepas pandang sebelum saya cerita. Sebenarnya nak ligan 10 malam terakhir, antaranya kita kena tinggalkan percakapan yang sia-sia. Yang ni selalu orang lupa. Kita kira zikir, doa, baca Quran, mayang, witir, tak tinggal, mayang bersama dengan imam. Hak tu saya tak bicara dah, hak tu memang kita tahu dah. Tinggal percakapan yang sia-sia pun termasuk salah satu amalan nak jumpa malam Lailatul Qadar. Pasal apa? Bukan saya kata, Nabi kata. Nabi kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Nabi kata, orang yang bila mana dia berpuasa tapi dia tak ada apa melainkan lapar dan dahaga. Bila ulama tengok ayat tu, hadis tu rupanya percakapan yang sia-sia tu tak dapat amalan. Amalan tu jadi tak terima. Minta maaf lah kakak-kakak, abang-abang yang dalam ni yang mungkin melihat orang lelaki, minta maaf dia suka mencarut. Orang perempuan dia suka mengumpat. Itu Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala, minta maaf. Itu bi'at. Bi'at daripada, insya-Allah, bi'at daripada Zahrilah. Tabiat. Tabiat. Tabiat, minta maaf. Tabiat orang lelaki dia suka mencarut. Orang perempuan dia kurang sikit mencarut tapi dia suka mengumpat. Jadi dua perkara ni kita kena cuba tinggal. Betul tak? Minta maaf kalau kata sebut, saya kata terasa saya tak kenal sahabat-sahabat dalam ni. Mungkin saya tak kenal, mungkin ada yang baru kenal. Jadi dua perkara ni, orang lelaki dia suka mencarut, orang perempuan dia suka mengumpat. Jadi kena tinggal bulan Ramadan. Pasal apa? Menghalang kita untuk jumpa malam Lailatul Qadar. No? Boleh tak boleh tahu tu? Boleh insya-Allah. Kemudian istighfar. Istighfar pun orang selalu tinggal. Walaupun nampak benda tu mudah. Saya nak cerita satu kisah. Mungkin sahabat-sahabat saya dengar dah. Tapi saya ulang balik sebagai ilmu baru. Biasa dengar akan cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal siapa dia? Imam Hanbali. Kita tak sebut Imam Hanbali. Imam Hanbali. Nama dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari waktu malam nak pergi i'tikaf di masjid. Nak pergi i'tikaf masjid. Kemudian bila sampai di masjid, tengok-tengok Tok Syok nak kunci dah masjid. Tok Syok tak kenal, tu kata mufti zaman tu. Tak kenal. Tak kenal. Bila tak kenal, Tok Syok kata tak boleh main. Dia kata malam ni kami nak kunci dah pintu. Esok bagi main lah sebelum subuh saya buka lain. Ahmad kata saya nak balik payah lah. Saya rumah jauh. Mungkin makan masa. Saya nak i'tikaf bukan saya nak buat apa pun. Tok Syok kata tak boleh. Saya dapat arahan lagu ni. Duk tegak apa semua lebih kurang. Nampak seorang pemuda lalu. Pemuda tadi tu pun tak kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Tak kenal. Bila tak kenal, Allah SWT Muhammad. Jalan. Pemuda tadi nampak Imam Ahmad bin Hanbal duk kauting lah kita kata dengan Tok Syok tadi. Imam Ahmad kata, wahai Tuan Syekh, boleh tak Tuan Syekh bermalam di rumah saya saja. Pasal nak balik mungkin jauh. Kalau nak duduk di sini, Tok Syok masjid tak bagi dah. Boleh tak bermalam di rumah saya dan esok subuh, sebelum subuh, Tuan Syekh main balik. Kemudian mau tak mau, Imam Ahmad kata, boleh lah, jomlah balik. Maksudnya ikutlah pemuda tadi. Kemudian ikutlah pemuda tadi balik. Pemuda tadi pun tak kenal, kata tu mufti terbesar zaman tu, tak kenal. Sampai di rumah, pemuda tadi kata, wahai Tuan Syekh, duduklah bilik saya ni. Duduk bilik saya, bilik tetamu, dan izinkan saya nak buat kerja. Tak apa, Imam Ahmad pun duduk tu, berzikir apa semua. Satu hari, waktu ketika tu Imam Ahmad bin Hanbal perasan ada satu benda kat pemuda tadi. Jeng. Apa yang perasan tu? Pemuda tadi kerja dia buat roti. Macam kita hari ni bakery. Dia orang je nak buat roti. Bila dia buat roti, mulut tu duk istighfar saja. Subhanallah, astagfirullahalazim, daripada uli tepung jadi buat bentuk tu masuk dalam oven sampai bakar siap dah. Mulut duk istighfar saja. Tak cakap benda lain. Maka Allah SWT Muhammad, Imam Ahmad kata, Imam Ahmad tanya pemuda tadi, wahai pemuda, boleh tak saya nak tanya? Dia kata boleh, tak ada masalah. Aku perasan daripada hang start buat uli roti tu sampai jadi dah roti, mulut tu istighfar saja istighfar. Apa yang hang dapat dah daripada istighfar hang ni? Saja Imam Ahmad bin Hanbal tanya pemuda tadi. Imam Ahmad tahu dah jawapan dia. Apa kelebihan orang istighfar? Kemudian pemuda tadi kata apa? Wahai Tuan Bu, minta maaf, wahai Tuan Syekh, aku tak ada amalan apa pun. Merendah diri sungguh pemuda ni, bagusnya, masya-Allah. Aku tak ada amalan apa kata. Cuma aku istighfar ni dengan sebab istighfar ni kalau kata Allah Ta'ala nak bagi pun,
Sebenarnya Allah Ta'ala dah bagi semua yang aku teringin. Semua yang aku cita-citakan Allah Ta'ala penuhi dah. Aku nak makan, Allah Ta'ala bagi. Aku nak pergi satu tempat, Allah Ta'ala bagi dah. Penuhi, maknanya Allah Ta'ala makbulkan hajat aku. Cuma satu yang Allah Ta'ala tak bagi lagi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kata, benar apa yang satu tu? Aku teringin nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Jadi bila kata macam tu, menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis Imam Ahmad memang ni. Kemudian pemuda tadi terkejut, dia kata, wahai Tuan Syekh, saya ada salah cakap ke? Kalau saya salah cakap, saya minta maaf. Tuan Syekh kata, minta maaf. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Wahai pemuda, hang tak ada salah cakap pun. Cuma hari ni mungkin asbab istighfar hang lah. Allah Ta'ala jadikan aku tetamu di rumah hang pada malam ni. Masya Allah. Maknanya apa dia? Imam Ahmad, Allah Ta'ala penuhi, jadi tetamu malam tu asbab istighfar pemuda tadi. Jadi nak abad pada apa kat kita? Kalau nak Allah Ta'ala makbul doa kita, maafkan dosa kita, istighfar bagi banyak. Istighfar bagi banyak. Sebab Allah Ta'ala makbul doa, bila Allah Ta'ala ampun dosa, Allah Ta'ala memperkenankan doa kita, insyaAllah mudah-mudahan. Banyak doa, banyak istighfar. No, boleh tak boleh? Boleh insyaAllah. Sebab tu doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afwan karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa tu banyak-banyak. Duk baca dah halia sebelum Ramadan, kena baca dah. Bagus baca dah. Kekalkan dalam bulan Ramadan, perbanyakkan lagi daripada bulan-bulan biasa. Boleh insyaAllah no. Jadi itulah antara cara-cara kita nak rebut 10 malam terakhir. Dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sama juga amalan solat-solat sunat yang lain. Saya nak pesan satu lah. Kita hari ni, kalau tak mau buat solat sunat, paling tidak pun, tak mau buat solat sunat ni. Saya tak mau mangkit tahajud alia, saya tak mau mangkit sahur, saya nak puasa sah tak sah, tak ada masalah. Berhenti mulut daripada berkata-kata contoh, Allah sunat je, tak buat tak apa. Jangan kata macam tu. Kita tak mau buat tahajud, tak ada masalah, bukan wajib, tak ada masalah. Tak mau kita tak mau sahur sunat kan? Barakah ada tapi tak mau sahur. Tak mau sembahyang solat sunat, taubat tak mau. Pasal apa sunat? Tapi mulut ni minta maaf no, tolong berhenti kata Allah hak ni sunat ya, tak buat pun tak apa. Berhenti bukan gini. Sebab apa? Sebab benda sunat ni Nabi SAW suka sangat. Suka sangat. Tapi kita hari ni mulut kita ringan duk kata apa? Allah sunat ya, tak buat pun tak apa bukan berdosa pun. Betul tak berdosa. Tapi adab kita dengan sunnah baginda Nabi SAW tu kena jaga. Kena jaga tu. Itu sunnah, itu sunat. Sunat ni maknanya buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Tapi Nabi SAW sangat suka buat perkara sunat. Jadi kita jaga mulut kita bulan Ramadan ni, tak mau buat tak ada masalah. Tapi tolong berhenti daripada bercakap ataupun memperlekehkan perkara sunnah ataupun amalan sunat tadi. Itu insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan doa-doa kita dalam bulan Ramadan ni. Allah Ta'ala maafkan dosa-dosa kita, rugilah kita keluar Ramadan, Allah Ta'ala tak ampun dosa kita, rugi sangat-sangat. Jadi insyaAllah kalau kata tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, no? Boleh tahu tu. Jadi insyaAllah sekadar itu saja, insyaAllah ni lah. Saya serah balik kepada Ustazah Alilah kita. Alhamdulillah. Subhanallah. Banyak yang Ustazah Aliyah kongsikan dengan kita tadi, bermula daripada menjawab situasi. Bulan Ramadan ni kita nak jadi baik. Ramadan je kita baik. Luar Ramadan kita pun kembali pada tabiat kita yang biasa kan. Tapi kalau kita tak bermula dengan Ramadan, tak bermula dengan magic yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam Ramadan, bila lagi kita nak bermula ya Ustazah? Jadi alhamdulillah Ustazah pun dah sampaikan pengisian untuk soalan yang kedua dan ana kira ada banyak juga, mungkin ada beberapa persoalan kita boleh tinjau sikit di komen-komen yang ada ni. Rasanya ramai followers Ustazah ni yang bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada followers Ustazah yang berada bersama-sama dengan kita ni. Sebab followers Ustazah ni membantu kita untuk sampaikan lagi kebaikan, sebarkan kebaikan. Rasanya bukan Melaka je disibahi keberkatan ilmu daripada Ustazah, mungkin sampai ke utara rasanya, ataupun yang mungkin saya tak kenal ni mungkinlah lebih daripada utara ya Ustazah. Okay, jadi kita tengok ada satu komen ni daripada Ukti Salehah. Apa amalan untuk orang yang dalam keadaan haid? Mungkinlah benda ni biasa kita dengar kan, tapi hari ni kita nak juga Ustazah kongsikan bersama-sama dengan kita. Mungkin ada sahabat kita yang tak pernah tahu menjadi tahu, dan orang yang dah tahu boleh mengikat kefahaman tu untuk diamalkanlah dalam kehidupan. Kullama takarrara. Setiap apa yang kita ulang tu menjadi satu kekuatan untuk kita. Yang pertama, yang kedua,
Ustazah nak minta tips untuk istiqamah buat amalan selepas bulan Ramadan dari Ufti Kuatun Akila. Ini istilahnya madza ba'da Ramadan. Apa yang kita nak lakukan selepas Ramadan? Ada ulama sebut kun rabbaniyan wala takun ramadanian. Jadilah kita orang yang rabbani, insan yang rabbani, yang mengesakan, yang bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang usia kita, bukan hanya semata-mata di dalam bulan Ramadan. Ada satu trademark ni, sebab saya pun antara follower Ustazah juga kan. Jadi ada satu trademark ni, boleh dah tara tu. Betul tak Ustazah saya sebut? Boleh dah tara tu. Suka sangat tengok video-video Ustazah, mesti ada trademark yang hujung tu. Tu yang kata follower Ustazah ni sama-sama kita pada petang ni. Lagi. Okey, bila Allah ampunkan dosa, Allah makbulkan doa. Ni daripada pengarah Amirah kita ni. Okey, itu kesimpulan yang dapat dibuat daripada sahabat kita tadi. Okey, jadi tadi ada 2 soalan Ustazah. Yang pertama tadi, amalan wanita yang boleh dilakukan wanita haid ketika bulan Ramadan. Sebab wanita lah bila kena, bila datang je masanya, mesti akan ada rasa kecewa. Alamak, ni berapa lama pula ni kan. Waktu bulan Ramadan lah dia nak lama. Waktu tak Ramadan tu sekejap pula kan. Ni kita raikan sahabat kita. Dan juga tips istiqamah selepas daripada Ramadan. Mungkin kita boleh jawab 2 tu dulu Ustazah. Jika ada lagi daripada sahabat-sahabat penonton, kita masih ada masa. Jadi boleh tinggalkan komen anda di ruangan komen. Jadi silakan Ustazah untuk 2 soalan tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustazah Alila. Amalan orang wanita haid ni, kita tahulah, bagi orang makan, berbuka puasa, ya, bukan susah noh. Salihah, betul tak tahu? Bukan susah pun. Buat macam mana? NTP Bazar Ramadan, beli martabak, roti john, hantar pergi kat jiran. Mudah tak? Mudah. Jadi maknanya apa? Pertama, bagi makan kepada orang miskin, minta maaf, ataupun jiran kita, dia tak kira mesti miskin. Kadang-kadang kita kata nak cari orang miskin je lah. Jiran kami tak mau kaya sangat dah. Tak. Bagi makan kepada orang yang berbuka puasa, Nabi kata, maka pahala dia sama macam orang berpuasa. Jadi ada hari ni Allah Muhammad, bila kita bagi sesuatu pemberian kepada orang, Allah Ta'ala lipat gandakan amalan kita. Ada lagi satu saya nak maklumkan sebelum saya terlupa. Baik, Allah Muhammad, kita membeli hari ni sambil bersedekah. Contoh nak mudah nak. Jadi kepada kakak-kakak yang mai haid ataupun ibu-ibu hari ni yang tak boleh sembahyang atau kata haid lah, mai datang haid, kalau membeli tu boleh terus sedekah. Contoh, kata kalau barang tu harga RM2.5, kita bagi RM3, jangan ambil baki. Jangan ambil baki. Biasakan macam tu. Saya dulu duduk itu ambil baki kat 5 kupang pun nak baki kita. 50 sen. 5 kupang, orang Utara bagi 5 kupang. 5 kupang ataupun 50 sen pun nak ambil baki kat. Tapi bila saya dengar satu perkongsian ni, dia kata macam mana Allah Ta'ala murahkan rezeki dia untuk dia pergi umrah setiap tahun. Rupanya setiap kali dia membeli, dia tak ambil baki. Terutamanya kepada peniaga-peniaga, kita kata ibu-ibu, ayah-ayah kita kan, kita duduk tengok kadang-kadang duduk meniaga dekat, orang kata apa, ada Allah SAW Muhammad dekat ni tepi-tepi jalan tu, orang kata apa? Koridor. Dia hampak kain, dia meniaga apa? Meniaga pucuk-pucuk, ulam-ulam begitu je. Seikat RM3, 2 ikat RM6. Tapi kadang-kadang kita pergi beli, kita kata Allah Tok Wan, bagi 2 ikat RM5 sudahlah, tak payahlah 2 ikat RM6. Tok Wan tadi mau tak mau, dia kata tak apalah, pasal takut tak laku. Apa salah kita bagi lebih terus? Terutama dalam bulan Ramadan ni. Kita membeli, jangan ambil baki. Kalau kata baki tu banyak, tak apalah. Ada pun baki dekat RM1, RM2, beli, habaq kepada peniaga tersebut. Tak payah bagi-baki lah. Contoh abang-abang Grab. Abang Grab ke, Food Panda ke. Kan kita kadang-kadang main hantar rumah kita, harga tu RM18.5. Ada lebih kurang RM1.5 lagi. Hadiahkan terus RM20. Kata apa? Saya hadiahkan, saya sedekahkan. Ini seronok dah. Seronok. Mengembirakan hati orang bulan Ramadan. Allah Ta'ala kira pahala untuk kita. Itu amalan untuk kita buat. Dan Allah SAW Muhammad, yang kedua macam biasalah, kita boleh buat apa? Kita boleh mendengar bacaan Al-Quran. Mendengar bacaan Al-Quran ni bukan susah. Pasang radio ke, pasang pos, telefon, dengar sudah. Tak baca pun tak apa. Dengar saja, boleh pahala. Ataupun kita ambil Al-Quran, tak baca. Baca makna. Pastikan kita try kot baca makna kita. Contoh, ambil Quran, buka surah Al-Waqi'ah ke, Al-Rahman ke, try baca makna tepi tu. Oh, selama ni tak nak baca. Waktu bila nak baca, waktu kena haid dalam Ramadan ni lah nak baca. Selalu tak pernah nak baca apa makna tu. Baca ayat saja, bagus dah. Jadi buat macam,
try baca terjemahan. Kadang-kadang tama-tama Masya Allah lah ni ada Quran yang ada siap asbabun nuzul. Pasal apa ayat tu turun, pasal apa surah tu turun. So kita boleh tahu. Dan kadang-kadang diselitkan sekali dengan doa. Maka kita boleh beramalkan ayat tersebut ataupun doa tersebut insya-Allah. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, gerak anak-anak suami sahur. Oh, ni cabaran ni Ustazah Alilah. Waktu pertama seronok lah makin dia meriah macam raya. Main hujung-hujung Ramadan kurma yang sejuk lah. Nak tu lah. Pasal apa? Mak tak tahulah nak buat apa. Umi tak tahulah nak masak apa kampung ni. Kan, Masya Allah mak-mak kita. Saya tabik seperti lah. Saya tak ada anak lagi. Suami pun tak ada lagi. Jadi Masya Allah maknanya tak tahulah situasi mak-mak duk berperang dengan anak-anak makin pagi-pagi tu macam mana. Nak gerak anak seorang payahnya. Masya Allah. Mak duk ulang alik pi dapur pi bilik anak. Pi dapur pi bilik anak. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Mangkit juga walaupun tak ada semayang. Kalau kata kita orang bujang. Mangkit juga waktu sahur untuk apa? Untuk berdoa. Tak mau makan tak apa dah. Berdoa. Jangan lupa setiap kali buat. InsyaAllah. No? Boleh berdoa waktu sahur. Kerana doa waktu sahur ni antara doa mustajab. Rugilah tak mangkit 5 minit. Celip mata, mangkit doa, tidur balik. Kan? MasyaAllah. Jadi 3. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita juga boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh suruh orang buat benda baik. Suruh saja, bukan buat apa pun. Anak kita, ni Abang Long, Abang Ngah, pergi semayang 5 orang ni. Kita tak buat apa masa kita tak boleh semayang. Suruh anak kita buat. Kadang-kadang kita terlupa ni. Jadi kita duk ingat kita kena semayang lah. Kita lupa nak suruh anak kita buat benda yang sama. Jadi maknanya suruh ni kita nampak kecil. Tapi hakikatnya orang yang tak boleh semayang ataupun orang haid dia kena buat. No, InsyaAllah. Jadikan benda tu biasa dalam keluarga kita. Jangan malu nak tegur anak kita. Takut anak kita terasa hati, tak payah terasa lah. Kita kata kadang kita nak jaga hati anak kita, anak kita besar dah. Contoh mak-mak yang anak-anak besar dah, nak darah, nak turun. Segan nak pergi gerak anak tu suruh mangkit subuh. Segan, takut anak merajuk, takut anak tak balik rumah. Jangan, gerak je. Gerak dah insyaAllah lama kelamaan dia akan jadi biasa insyaAllah. No? Itu amalan bagi wanita yang haid. Adapun bagi soalan apa yang kedua tadi, nak istiqamah selepas Ramadan. Istiqamah ni memang susah no, saudari Aqilah. Memang susah. Betul. Yang mudah tu istirahat. Oh istirahat mudah, duduk lagu tu tak ada buat apa. Kan? Tapi nak kata istiqamah ni susah. Habis tu nak buat macam mana? Jangan hardcore sangat buat. Hardcore ni lagu mana? Mangkit tahajud tu dia buat tu sampai 12 rakaat. Saya apa? Oh saya dapat asbab Ramadan. Bagus. Tapi lepas tu tak buat dah. Mula yang sikit tetapi berkekalan, kemudian tambahkan. Tambahkan. Habis tu kami kan ada iman. Iman kami kan yazid wayang kus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bila iman naik, baca Al-Quran ataupun semayang bagi banyak sikit. Bila iman, kita bukan iman, tak ada, iman kurang. Yazid wayang kus, iman kita menurun. Ada hari malas, kekalkan yang sedia ada. Itu cara istiqamah. Kalau lebih, kalau rasa hari tu semangat, buat lebih. Tapi kalau kata waktu tu rasa kurang semangat, kekalkan yang mana ada. Bukan tinggal terus. Tu guru saya kata antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Zainul Asri. Syekh Zainul Asri kita guru kita di Semidu, di Kidu, masya-Allah. Ustaz Zainal kata nak jadikan satu amalan tu istiqamah, mulakan 40 hari buat jangan berhenti. Maknanya sebulan lebih kena buat benda tu yang sama, jangan berhenti. Bila tak berhenti buat, dia akan jadi darah daging kita. Jadi kita akan sayang nak tinggal. Macam semayang lah. Kalau saya tawarkan kepada Zahnilah 1 juta, tinggal semayang 5 waktu, Zahnilah berani buat tak? Tak berani. Maksud apa kita tak gamuk nak buat, betul? Maksud kita tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat, nak tinggal semayang, tak boleh pi. Hampa bagilah 1 juta kat kami tak boleh buat. Sama macam amalan tadi. Bila mana kita dah buat, kita dah rasa sayang, kita tak gamuk nak tinggal. Walaupun benda tu sunat. Jadi wallahu a'lam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi sahabat yang bertanya soalan tadi, alhamdulillah kita dapat raikan dan juga semoga jawapan ustazah tadi, perkongsian ustazah tadi dapat sampai kepada mereka-mereka di luar sana yang mungkin tak tahu, belum tahu. InsyaAllah akan jadi tahulah selepas mendengar daripada perkongsian ustazah. Okey, jadi kita tengok lagi, kita revise lagi. Okey, setakat ni kita dah tak ada soalan. Ada follow ustazah juga ni. Selamat Muhammad. Semoga ustazah dikurniakan anak-anak yang soleh-solehah. Allahumma amin. InsyaAllah pasangan yang soleh, keluarga sakinah, anak-anak yang soleh dan solehah. Okey, setakat ni itu sahaja. Jadi alhamdulillah
kita sampai ke penghujung perkongsian bersama dengan Ustazah Aliyah dalam tajuk Pecutan 10 Akhir Ramadan. Alhamdulillah dekat Melaka sekarang ni, tak tahulah dekat tempat saya ni hujan renyai-renyai. Kalau pagi tadi suasana mendung lah. Pagi tadi nak keluar berprogram, tengok suasana mendung. Tiba-tiba terfikir kan, tanya pula sahabat dekat sebelah, Lailatul Qadar pun malam semalam. Kebetulan 21 Ramadan. Tak tahulah di tempat-tempat yang lain macam mana kan. Ala kulli hal, sudah Lailatul Qadar tu ke belum ke, kita bukan semata-mata memburu Lailatul Qadar, tapi kita memburu keberkatan usia dan juga keberadaan kita di dalam bulan Ramadan. Sebab kata Ustazah Aliyah juga, ni trademark juga Ustazah Aliyah punya trademark ya. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Macam ni Ustazah? Saya tak pandai pula nak sebut cara sebut. Sebab kata guru kami, mala yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Banyak yang kita tahu tadi, banyak yang kita dapat daripada Ustazah tadi, buat sikit-sikit. Sebab apa? Sebab jiwa manusia ni dia cenderung kepada jemu, kepada cepat jemu, malas dan sebagainya kan. Jadi jangan kita terus Ustazah kata nak buhian 5 terus nak buat yang semaksimal mungkin kan. Tapi itulah pada 10 penghujung Ramadan ni sepatutnya dah sampai kepada maksimum ya, dah sampai pada tahap yang maksimum. Tapi jangan kita rasa kita orang yang terlambat, orang yang tertinggal di belakang. Kita kena positif, optimis, pandang ke depan. InsyaAllah ada sahaja peluang dan ruang untuk kita selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan usia buat kita semua. Jadi untuk pengakhirnya saya bacakan hadis dari Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari, Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Seperti mana Ustazah sebutkan tadi, celakalah bagi seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan. Paling penting Ustazah kata tadi, minta kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala dosa, dari segala kesilapan, dari segala kesalahan. Semoga bulan Ramadan menjadi satu titik tolak untuk kita bertambah baik dari segala sudut kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Jadi untuk yang terakhirnya Ustazah, kita nak minta tumpang doa daripada Ustazah di penghujung perkongsian kita pada petang ni. Saya sebelum kita tutup, saya menyampaikan ucapan, setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan juga penghargaan kepada Ustazah Aliyah. Saya kata mula-mula tadi sanggup reschedule balik schedule Ustazah untuk bersama-sama dengan Amirah Melaka petang ni. Duk fikir juga kalau Ustazah Aliyah tak boleh ngisi ni, mungkin rezeki orang lain kan. Tapi kita kata bila lagi. Jadi Alhamdulillah dapat dengan izin Allah SWT dapat bersama-sama dengan Ustazah. Kami mohon maaf daripada sudut kesalahan, daripada kekurangan, daripada teknikal, daripada jemputan dan sebagainya lah. Semoga perkongsian hari ini dapat sampai kebaikannya kepada orang-orang di Melaka dan juga seluruh Malaysia. Jadi kita tumpang ni, insyaAllah kita minta Ustazah bacakan doa sikit sebelum kita akhiri sesi live kita pada petang. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubina minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatina minal kadhib wa 'uyunana minal khiyana innaka ta'lamu ta'inatan a'yun wa tukhfi sudur. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز غفار يا منتقم يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakillah khairan katsira kepada Al-Fadilah Ustazah Aliyah atas perkongsian bersama Amirah Melaka pada petang ni. Juga kepada sidang penonton, pendengar, followers Ustazah. Jazakumullahu khairan katsira yang sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini. Terima kasih atas kesudian, kelapangan waktu yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merembes keberkatan dalam setiap ilmu-ilmu yang kita dapat, dalam setiap perkongsian Ustazah. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi dalam perkongsian-perkongsian yang akan datang.
boleh update ataupun boleh tengok page Amirah Melaka untuk sebarang update berkenaan dengan program, info yang dijalankan oleh Amirah Melaka. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu.